hadis. Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab izam syaikhullah wa fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu melainkan kamu mengikut akan agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk, dan jikalau kamu mengikut akan hawa nafsu orang-orang yang telah diberikan ilmu pengetahuan kepada mereka itu, malaka minallah min waliyun, maka tiadalah bagi engkau itu daripada Allah Ta'ala itu penolong, penjaga dan juga pembantu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lahihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah. Yang mati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya sahabat saya, Suami, kemudian suruh sidang jemaah hajatan kuasa, hajatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin yang dimutalah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dapat bersama malam ni. Sekali lagi insya-Allah kita sambung kitab dari Solihin. Hadis apa betul? Hadis tanda tak? Ha? 42. Hadis berapa? 88. Hadis 88. Hadisnya? Ha? 42. Wa an Abi Hurairah. Betul? Wa an Abi Hurairah
Masih lagi dalam bab mengharapkan kezaliman dan perintah menolak kezaliman. Betul? Okey, hadis 42. Hadis terima daripada An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana indahu mazlamatun. Betul kan? Betul ya? Okey. Baik, insya-Allah. Lihat hadis itu. Man kana indahu mazlamatun yahihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalan salih ukhiza minhu biqadri mazlamatihi wa illam takun lahu hasanat ukhiza min syai'ati sahibihi fahumila alaihi. Masya-Allah. Baik. Apa tadi ni? Berkenaan apa tak? Mengenai kita buat zalim ke orang lain lah ni. Lepas tu kita kena tanggung kebajikan kita bagi kat dia, dosa tanggung kat kita, dosa dia. Inilah hadisnya. Sama macam ada hadis yang sebelum ni lah. Hadis berkenaan dengan akhirat esok akan ada orang muflis kan. Macam tu lah hadis tu. Jadi ini ada perserupaan di situ. Hadis muflis tu di belakang. Ada tak? Tak jumpa ni dia. Kita dah baca dah rasanya dia tu. Dah kan? Hadis orang golongan muflis akhirat. Baik, hadis ini terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kanat indahu mazlamatun, barang siapa yang adalah di sisinya itu mazlamatun li akhihi, melakukan satu kezaliman terhadap saudaranya, saudaranya min irdihi aw min syai'in, daripada maruahnya ataupun daripada sesuatu, falyatahallalhu minhu yaum, maka naklah dia minta halalkan daripadanya pada hari ini. Maksud pada hari ini semasa hidup. Minhul yaum, falyatahallalhu minhul yaum, maka naklah diminta halalkan dia pada hari ini, masa hari ini semasa dia hidup. Qabla alla takuna dinarun wala dirhamun, sebelum bahawa tiadalah baginya itu satu hari nanti dinarun wala dirham, tidak ada duit dinar dan tidak ada duit dirham. Maksudnya duit dinar dirham tu tak ada manfaat lah, maksudnya akhirat lah maksud tu. Maksud akhirat, maknanya duit dinar, duit dirham, emas, duit perak, semua tidak ada manfaat. In kana lahu amalan soleh, jikalau adalah baginya itu amal yang soleh, ukhiza minhu biqadri mazlamatihi, nasaya diambil daripada amal solehnya itu sekadar menebus penginayaannya, sekadar penebus penginayaannya terhadap saudaranya lah tadi. Wa illam takun lahu hasanat, dan jikalau tidak ada baginya hasanat kebajikan, ukhiza min syai'ati sahibihi, dan saya diambilkan daripada kejahatan sahibnya. Mana orang yang dizalim, siapa yang dizalim ke itu, maka diambil keburukan orang tu bagi ke dia, insya-Allah kan. Fahumila alaihi, lalu dia menanggung alaihi ke atasnya, tanggunglah, insya-Allah kan. Tak tahulah besok akhirat besok. Sebab dalam dunia ni kita jangan buat zalim. Jangan buat zalim. Mungkin dalam dunia ni ada yang terlepas disebabkan si A menzalimi si B, kemudian disebabkan oleh proses mahkamah dan sebagainya kan, ataupun mungkin ada tak silap kat mana sebagainya, sepatutnya dia salah jadi tak salah kan. Hukum dunia lah macam tu, salah jadi tak salah, yang tak salah jadi salah. Benda tu boleh berlaku. Jadi akhirat besok kalau seandainya mana-mana yang orang menzalim orang lain tapi terlepas, akhirat besok dia kena gantilah balik, tebuslah balik diri dia.
Kalau ada kebaikannya, bolehlah dia bagi ke orang tu. Kalau kebaikan tak ada, maka dia terpaksa pula mengambil kejahatan orang itu tanggung kat badan dia. Masya Allah. Tu kita kena berhati-hatilah, payalah keadaan tu. Siapa yang kadang-kadang tak mengaji tu, dia tak tahu. Yang tak mengaji tak tahu, yang mengaji alhamdulillah lah. Tapi kenalah kita menghindarkan benda tu sebaik mungkin. Zaman sekarang ni orang kadang-kadang tak kira halal ke haram dan sebagainya, tak kira, janji dapat kedudukan, pangkat, jawatan dan sebagainya kan. Macam tu. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, siapa yang melakukan sesuatu kezaliman terhadap saudaranya mana seagama, banyak baik merupakan kemuliaan dirinya, maruah, ataupun sesuatu benda, maka naklah minta dihalalkan daripadanya pada hari ini mana semasa hidupnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada masa tidak ada lagi dinar, tidak ada dirham. Mana emas perak pada hari kiamat tidak ada manfaat lagi. Banyak mana pun kamu nak tebus diri kamu, memang tak dapat dah. Walaupun kamu di dunia orang yang paling kaya, orang jutawan, hartawan, kan, banyak duit, berbilion-bilion, tapi buat ini kat orang, akhirat besok benda tu tak boleh nak buat apa. Tak ada nilai. Kerana nilai akhirat besok amalan soleh saja. Amalan soleh ada nilai. Tapi wang ringgit nilai kat dunia je. Akhirat tak ada nilai. Apa benda nak ditebus, apa benda nak beli. Tak? Orang simpan duit banyak-banyak ni biasanya nak beli sesuatu lah. Nak beli sesuatu, nak beli aset, nak beli tanah, nak beli rumah dan sebagainya. Kalau duit banyak, akhirat besok nak beli apa? Tak ada benda nak beli kan. Tak ada tanah yang kita nak beli, tak ada rumah yang kita nak beli, tak ada ladang kita nak beli. Semua benda tak ada nak beli, tak ada nak tebus. Kerana duit emas perak tu hanya berguna di dunia sahaja. Akhirat tak ada nilai dah. Baik. Jika yang mengenai itu mempunyai amal soleh, nasihat diambil daripada amal solehnya itu sekadar menembus penganiayaannya. Jika tiada baginya kebajikan, maka diambil daripada kejahatan lawannya itu, lalu dipikulkan ke atasnya. Betul tak? Humila tadilah. Humila ni mana tanggung lah, lalu ditanggungkan ke atasnya. Mana kejahatan kawannya itu dibebankan kepada yang membuat penganiayaan tersebut. Masya Allah. Jadi orang-orang yang ada sifat iman dan taqwa kepada Allah Ta'ala, dia takutlah benda ni akan berlaku besok. Sebabnya kita mesti ada sifat berhati-hati dalam hidup dalam dunia ini. Sifat taqwa kepada Allah. Mana taqwa tu imtisarul awamirillah wa ijtinabu nawahi fi sirri wa alaniyah. Boleh tak? Baik, banyak hadis. Peliharalah amalan kamu di dunia dan di akhirat, supaya tidak akan diambil buat pembalasan dosa yang telah kamu kerjakan dan dipikulkan di hari kiamat besok. Peliharalah amal kamu di dunia. Yang kedua, Islam mengenaki umatnya supaya segera meminta maaf atau membayar ganti rugi yang sepatutnya atas setiap kezaliman dilakukan sesama manusia semasa hidup dunia ini, adalah supaya tidak diambil kebajikannya untuk diberikan kepada orang yang zalimi, atau diambil kejahatan orang yang dizalimi itu untuk ditambah kepada kejahatan dirinya. Segera kita minta maaf. Sifat orang mukmin ni, orang Islam ni mesti minta maaf lah. Walaupun kadang-kadang yang salah tu bukan kita, kadang salah tu orang lain, kan, lawan kita tu yang salah sepatutnya. Tapi ciri-ciri orang beriman yang ada sifat warak, tawaduk dan sebagainya, tak apalah, kita minta maaf dengan dia. Dia tak nak minta maaf pun, dia tak nak maafkan, terpulang pada dia lah. Urusan kita dah serai dah selesai dah tu, yang minta maaf dengan dia kan. Macam tu.
Yang ketiga, amal-amal kebaikan yang dilakukan dunia ini terhapus disebabkan kezaliman. Amalan-amalan kebaikan yang dilakukan dunia ini terhapus sebabkan kezaliman yang kita lakukan pada orang lain. Dan bukan pada orang lain juga, binatang pun sebenarnya kita buat zalim ke binatang pun tak boleh juga. Kerana orang seorang tu boleh masuk neraka. Ada seorang perempuan masuk neraka, kata Rasulullah, disebabkan dia kurung kucing je. Kurung kucing, kemudian dia tak bagi makan kat kucing itu, kemudian akhirnya kucing mati. Disebabkan dia kurung tadi. Kalau dia lepaskan, kan bebas kucing tu ke mana saja, dia nak cari makan. Pinaya yang binatang banyak. Binatang kadang dia mana tahu binatang. Memang binatang dia tak ada otak. Tu sebab ada kadang dia tengok ada orang ni, kadang bila dia tak dapat menahan kemarahan dia, kan, lembu atau kobra masuk dalam porak dia, apa yang dia buat tuan-tuan? Dia ambil cuka getah. Ambil cuka getah, dia balingkan cuka getah tu ke lembu tu, ke kobra tu. Macam mana perasaan, kan, binatang tadi? Dia apa tahu, dia tak ada otak. Dia tahu makan minum je, makan minum, dia tak kira halal ke. Kau dah tahu dia halal haram. Oh ni halal, ni haram gitu. Oh ni haram ni tak boleh. Tak boleh makan. Jomlah kita pergi tempat lain lah, kawasan lain. Oh ni tak boleh makan. Kalau dia tahu hukum halal haram tu senang. Dia tak tahu. Tu sebabnya siapa yang ikut PL binatang, tak tahu halal haram, sama macam binatang. Kal al'am bal hum adallu. Mereka tu sama seperti binatang, malah lebih sesat daripada binatang lagi. Binatang memang tak ada akal. Ni manusia ni Allah Ta'ala bagi akal untuk dia berfikir, oh ni boleh, ni tak boleh. Tapi kalau seandainya pemikiran dia tadi sama macam binatang atau lebih rendah binatang, bal hum adallu, dia lebih sesat daripada binatang lagi. Binatang dia tak tahu, oh ni tak boleh, ini halal, ni haram, ni boleh, halal, kita makan ni. Tapi manusia ni, dia ambil cuka getah, dia baling kat lembu tu. Lembu tu pun mau lintin lah dia. Ngamuk dia, betul kan? Lepas tu terkelupaslah kulit dia sebagainya kan. Macam tu. Yang keempat, sekiranya orang yang melakukan kezaliman tidak mempunyai amal kebajikan semasa hidupnya, segala kejahatan orang menzalimi itu akan ditanggungkan di akhirat. Di akhirat kelak. Kalau orang tu dia tak ada kebaikan dia, yang dia banyak buat jahat dia, lepas itu zalim kat orang pula, jadi kejahatan orang tu dipikul pula dekat dia, buat tambah-tambahlah keburukan tu dia. Yang kelima, jangan jadikan diri kamu diseksa dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat pedih di akhirat besar. Habis. Kemudian hadis yang ke-43, wa an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-muslimun man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu wa kama qala Rasulullah. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini pun popular tuan-tuan, hadis ini biasa kita dengar. Hadis ini terima daripada Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala anhu, telah meridha Allah Ta'ala keduanya, Abdullah bin Umar dan Umar bin As, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang terselamat dari orang lain daripada kejahatan lidahnya, kemudian kejahatan tangannya, oleh sekalian orang Islam. Al-muslimun man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru, sedangkan orang muhajirah, muhajir mana orang berhijrah. Orang berhijrah itulah orang yang meninggalkan apa yang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan orang muslim. Sebenarnya ciri orang muslim ni banyak, bukan ni aja. Ciri-ciri orang muslim, iman, takwa, ikhlas. Banyaklah ciri orang muslim ni.
kemudian menghubungkan silaturahim dan sebagainya. Ini ciri orang Muslim lah. Kemudian tidak menzalim orang lain. Ini salah satu daripada ciri-ciri orang Islam. Orang Muslim itulah orang yang sejahtera lah tangannya dan lidahnya daripada perbuatan kejahatan dia. Mana kalau tangan dia tu asyik gatal dia kan, menulis ke benda-benda yang bukan-bukan. Mulut pun orang kata tak pernah diam memfitnah orang. Siang, malam, pagi, petang fitnah orang. Kan? So macam mana? Mana orang pun tak selesa. Kita pun kalau berkawan dengan orang buat fitnah nanti pun kita pun tak selesa. Sepatutnya kita kena bagi nasihat lah. Kalau orang tu buat fitnah orang lain, kita kena bernasihat lah. Masalah kita pun join sekali, kita susah tu. Kita kadang-kadang confuse mana satu yang betul. Dia betul ke? Kan? Si A betul ke? Si B betul. Si A ni kawan kita, si B ni pun kawan kita juga. Mana satu ni yang betul ni? Kita pun kadang-kadang pening juga ni. Sebenarnya kita kena berhati-hati dalam bab berkawan pun kena juga berhati-hati. Takut nanti kawan kita fitnah orang lain, kita pun join sekali fitnah orang lain. Ataupun kita hanya diam saja, sedangkan kawan itu fitnah kawan yang satu lagi. Sebabnya kita kena berhati-hati. Saya teringat ada satu kisah pasal fitnah ni. Ada satu kisah yang disebut dalam kitab Irsyadul Ibad. Dalam kitab Irsyadul Ibad ada satu kisah berkenaan dengan seorang lelaki. Seorang lelaki ini, dia ni menjadi orang rapat dengan raja. Ada seorang lelaki ni, dia ni suka rapat dengan raja. Dan mana orang kesukaan raja lah. Ada seorang lelaki ni. Maknanya bila sesuatu benda yang dia nak cakap dengan raja, biasanya dia akan dekatkan dia punya mulut tu kepada telinga raja. Dia dekatkan mulutnya pada telinga raja untuk mengisi sesuatu perkara lah pada raja. Dan raja memang biasa mendengar nasihat daripada dia. Dan ni dia seorang yang warak lah, betul. Bagus, jadi penasihat dari raja. Akan tetapi tuan, rupa-rupanya ada seorang lelaki lain yang tak suka dengan dia. Yang tak suka dengan penasihat raja tadi. Malahlah dia ni seorang yang warak dan sebagainya, tapi yang seorang lelaki ni dia memang aim lah, memang dia nak fitnahkan yang lelaki tadi. Maka satu hari tuan, dia mengundang lelaki yang biasa menjadi penasihat raja ni. Dia undang lelaki itu datang ke rumah dia. Sampai ke rumah dia, dia bagi makan sesuatu benda yang busuk lah. Macam kita ni, apa benda busuk? Bukan. Tak, macam potai jogging ni lah je tu istilahnya. Benda yang kata makan tu berbau. Benda makan tu berbau. Benda-benda yang busuk. Tak silap saya, dia bagi makan macam bawang lah, bawang besar. Jadi sebelum daripada tu, lelaki yang mengundang yang penasihat raja tadi, dia beritahu kepada Raja kena berhati-hati dengan lelaki tu yang penasihat raja tu kan. Tuan-tuan kena berhati-hati dengan lelaki tu. Kerana dia menyatakan bahawa raja ni berbau busuk macam tu. Raja ni berbau busuk ataupun badan dia berbusuk lah macam tu lah. Maka lelaki tadi pun, raja kata, betul ke? Ya, tentu kata. Lepas tu yang lelaki tadi, dia undang yang penasihat raja datang rumah dia, ulama tadi, orang alim tadi dan orang soleh tadi. Sampai di rumah tu dia bagi makan benda yang tadi, benda yang bila makan tu berbusuk lah macam tu. Nanti raja, dia kata, nanti kalau dia datang dengan raja, dia kata, nanti dia akan tutup mulut dia macam ni. Dia tutup mulut dia macam ni. Itu menunjukkan bahawa raja sebenarnya bau badan busuk lah macam tu.
Jadi dia punya strategi dia bagi, sebenarnya dia bagi makan benda tu lah, bawang ke, macam partai ke, jaging dan sebagainya, dengan tujuan supaya raja tadi murka dengan penasihat dia tadi. Maka selepas dia menjamu akan penasihat raja tadi, lelaki yang ada perasaan yang tak suka dengan penasihat tadi lah, maka lepas tu penasihat tadi pergilah jumpa dengan raja. Sampai di raja tadi, maka lelaki tadi pun berbual-bual dengan raja tadi. Kemudian bila dia dah dia nak berkata sesuatu kepada raja tu, dia tutuplah mulut dia gitu. Dia tutuplah mulut dia. Jadi sang raja berprasangka bahawa benarlah apa yang disebut oleh lelaki itu sebelum tadi, lelaki yang satu lagi tadi, yang menyatakan bahawa badan aku ni bau busuk. Sehingga kan lelaki itu, penasihat tadi, dia tutup mulut dia macam tu lah. Maka dalam hati dia, raja kata, betul lah apa yang disebut oleh lelaki itu, dia kata, bahawa kan aku ni badan busuk. Sebenarnya badan aku tak busuk. Kalau tidak, takkan dia nak tutup mulut dia macam tu. Macam tu. Maka akhirnya raja menulis satu surat. Raja menulis satu surat. Dia kata, dalam surat itu, barang siapa yang membuka surat ini dan menerima surat ini daripada si fulan bin si fulan, orang yang menghantar surat ini, maka orang itu naklah dibunuh. Maka orang itu naklah dibunuh. Okay? Lepas raja itu tulis, dia bagi kepada yang penasihat raja yang soleh tadi lah. Kau ambil surat ni, kau pergi berjumpa dengan aku punya yang tukang potong ni lah, potong kepala tu lah. Kerana ada tentera tertentu tu yang dilantik tujuannya untuk potong kepala je. Macam tu. Maka dia ambil dah surat tadi. Sebenarnya dia tak tahu kandungan surat tu, dia tak tahu. Penasihat tadi dia tak tahu. Kandungan surat itu sebenarnya supaya diri dia tu dibunuh. Supaya diri dia tu yang penasihat tu supaya dia dibunuh. Maka raja tulis tu, kan, kau hantar surat ni kepada si fulan bin si fulan, gitu. Kan? Dia tak tahu kandungan surat tu. Kandungan surat tu memerintahkan supaya dirinya dibunuh. Dalam kandungan surat itu, barang siapa yang membuka surat ini, kan, naklah membunuh orang yang menghantar surat ini. Orang yang menghantar surat ni, maka naklah dibunuh. Maka lelaki soleh tadi pun bawa lah surat. Kau ambil surat ni, kau pergi bawa pada si Ahmad, contoh kan. Si Muhammad ni tugasnya memang potong kepala je, dengan arahan raja lah, macam tu. Memang tugas dia macam tu. Dia memang dia lantik untuk motong sesiapa yang salah ni, memang tugas dia macam tu. Sedangkan penasihat raja tadi, dia tak tahu kandungan itu surat itu yang soleh tu, dia tak tahu. Maka dia bawa lah surat tadi. Ambil surat tu, tujuannya nak bagi pada si Ahmad yang potong kepala tadi. Sampai di tengah jalan, tiba-tiba datanglah lelaki tadi, lelaki yang bagi makan bawang tadi, yang memfitnah dia tu. Lelaki tu datang. Dia kata, apa surat itu? Surat ni daripada raja, nak dibagi pada si Ahmad, kan? Bawa sini surat tu, dia kata. Dia tak tahu, orang fitnah tu dia tak tahu kandungan surat tu. Maka tak apalah, kau ambil lah surat tu. Yang penasihat raja pun tak tahu si kandungan surat tu. Maka dia ambil surat tadi, dia bawa lah surat tu pada si pemotong kepala tu. Dia tak sangka, dia dalam orang tukar fitnah ni, dia tak tahu kandungan itu surat tu apa benda. Dia pun ambil surat tu, bawa lah kepada si Ahmad tadi. Sampai pada si Ahmad yang memang tugas dia potong kepala, kan, dengan arah raja, dia buka surat tu, tengok surat tu, dinyatakan dalam surat tu, barang siapa yang menerima surat ini, maka naklah dipotong kepala orang yang menghantar surat ini. Dia kata. Lalu dia pun buka surat tu. Ni surat ni menyatakan bahawa kamu kena potong kepala. Dia kata. Maka dia kata, ni salah surat ni. Ni bukan untuk aku sebenarnya, dia kata. Tak apa, aku pergi bawa surat ni, pergi jumpa raja balik. Maka si Ahmad tukang potong kepala kata, saya tidak akan mengingkari perintah raja. Tak apa, mai sini, dia kata.
Lalu lalu dipotong yang kepala orang tu, yang tukang fitnah tadi. Dah kena potong kepala dia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nampak tak? Lepas itu lepas itu Nabi dah kena potong semua. Maka lelaki yang soleh tadi pun pergilah berjumpa dengan raja macam biasa. Raja pun terkejut. Kau hidup lagi ke? Kata. Sedangkan kandungan surat itu memberitakan supaya raja tanya surat tu mana? Maka dia kata surat itu saya telah bagikan kepada si A, dan si A itu dah bagi kepada yang si B yang tengah potong kepala itu. Kamu tahu tak isi kandungan surat tu? Raja kata, saya tak tahu Tengku. Kan isi kandungan surat itu kan menyatakan bahawa barang siapa yang menerima surat ini maka naklah dipotong kepalanya. Bagi orang yang menghantar surat ini naklah dipotong kepalanya. Ya ke Tengku? Kata. Tapi saya takjublah macam mana kau boleh terlepas, kata. Raja kata, macam mana kau tak dipotong kepala? Kau ceritakan sikit, kata. Sebenarnya Tengku, kemudian Tengku juga, raja juga, kenapa hari tu kau bisik-bisik dengan aku, kan, bahawa kau tutup kau punya mulut itu. Tutup je ni, bila bisik aku. Biasa kau tak bisik-bisik, tak tutup mulut. Adakah aku ni bau busuk? Tidak Tengku, sebenarnya saya telah dibagi makan jogging dan petai oleh kawan yang tukang fitnah itu. Oh ya ke? Dia kata, memang patutlah dia mati, dia kata. Ya tu. Raja kata memang patutlah dia mati sebab dia yang asalnya buat fitnah. Apa tak? Tu cantiknya Allah Ta'ala tu, susunnya dan gitu kan. Tu bahaya fitnah. Maknanya siapa yang tukang fitnah ni, akhirnya dia kembali balik kepada siapa buat fitnah tu. Tapi kadang benda tu kadang makan masuk lah sikit. Macam tadi apa berlaku tadi, mana lelaki itu memfitnah akan yang penasihat raja itu. Last kan lelaki fitnah itu yang mati. Apa tak? Itu kerja Allah Ta'ala. Baik. Kemudian kita lihat balik kan, daripada Abu Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Faham tak cerita saya cakap tadi kan? Faham kan? Cerita tu disebut dalam kitab Irsyadul Ibad. Kitab Irsyadul Ibad. Jadi kita seri cerita tu. Banyak kisah-kisah menarik terdapat dalam kitab itu. Baik, daripada Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW, orang Muslim ialah orang yang terselamat daripada kejahatan lidahnya, kejahatan tangannya oleh sekalian umat Islam. Manakala orang berhijrah, itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkenaan hijrah ni biasanya time-time hijrah lah. Time hijrah memang biasalah ulama penceramah kupas berkenaan tajuk hijrah ni. Panjang kisah hijrah ni. Baik, pada hadis pertama, janganlah suka mencari aib orang manusia dan menghebahkannya dengan lidah. Jangan kita suka cari aib orang. Takut nanti aib kita pun kita tak tahu nak jaga. Sibuk cari aib orang. Dan jangan kita suka menghebah-hebahkan dengan lidah ke ataupun benda lain lah. Sekarang ni adalah media masa senang-senang kan, untuk kita nak hebahkan. Yang kedua, jauhkan diri daripada mengumpat, kerana bahawasanya mengumpat itu lebih besar dosanya daripada berzina. Bermakna mengumpat, tuan-tuan, mengumpat ialah menyebut sesuatu keburukan orang lain, yang mana kalau orang lain itu yang dimaksudkan tadi, dia terdengar apa yang kita cakap tu, maka dia akan marah. Dia akan marah. Itu dikatakan sebagai mengumpat. Walaupun hakikatnya orang tu memang macam tu. Contohnya orang tu memang gemuk, okay? Memang dia gemuk, tapi kita umpat dia, kita kata dia gemuk. Bila dia dengar tu memang dia marah. Walaupun hakikatnya dia memang gemuk. Dia memang gemuk hakikatnya. Ataupun dia sumbing. Dia sumbing, kan? Kita kata dia sumbing. Maknanya kalau dia dengar perkataan tu, walaupun hakikat dia memang sumbing, tapi kalau dia dengar memang dia marah.
Itu pun termasuk dalam bab mengumpat juga. Bab mengumpat, apalagi kalau kita ceritakan benda yang tak benar tentang diri dia, itu lagi teruklah. Orang tu kurus, kita kata dia gemuk, memanglah dia marah. Kemudian yang ketiga, peliharalah lidah daripada terjadinya sesuatu kemungkaran. Naklah bersyukur atas nikmat lidah yang diberikan, dan naklah digunakan untuk memperkatakan segala benda-benda yang baik-baik sahaja. Yang keempat, sesungguhnya lidahlah anggota yang banyak sekali digunakan, tetapi jika tidak dipelihara, akan lahirlah sebesar-besar kejahatan daripadanya. Oleh itu binasalah diri. Melihara lidah yang banyak berzikir, biasakan diri banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, dan juga banyak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana banyak daripada kesan-kesan buruk lidah ni akan terjadinya pergaduhan, perbalahan. Sebab apa? Mulut tak jaga. Mulut tak jaga, akhirnya bergaduh, berbalah. Yang kelima, janganlah suka membawa mulut dengan tujuan untuk membinasakan orang lain, kerana akibatnya amat buruk. Samalah macam namimah. Pemanah namimah mengadu domba. Yang sifat-sifat yang tak elok, sifat-sifat mazmumah ialah antaranya ialah ghibah, mengumpat. Ada lagi namimah. Namimah ni mengadu domba, melaga-lagakan orang, batapi. Itu tak elok. Kemudian yang keenam, seorang muslim yang sebenar tidaklah akan menyakiti orang lain sama zahir ataupun batin. Yang ketujuh, muslim yang sebenar sentiasa menjaga batas-batas agama dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8, hijrah ke Madinah adalah wajib sebelum kemenangan Mekah untuk mengelakkan muslimin Mekah daripada diseketi oleh kafir Quraisy dan daripada difitnah oleh agama mereka, juga untuk mengumpul kekuatan Islam. Kemudian diwajibkan, kewajipan itu dimansuhkan selepasnya kerana Islam dan umatnya sudah menjadi kuat. Walaupun begitu, ada lagi satu hijrah yang masih dituntut hingga hari kiamat, iaitu meninggalkan apa yang dilarang dan ditegah Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ada satu hadis pula menyatakan la hijrata ba'dal fatih walakin jihad wa niat. Tidak ada lagi hijrah sesudah daripada pembukaan kota Mekah, kecuali yang masih berlaku ialah jihad dan juga niat. Jihad masih berlaku. Jihad ada pelbagai bentuk. Jihad berperang ada, melawan hawa nafsu dan sebagainya. Itu pun semua dalam bentuk-bentuk jihad kepada Allah Ta'ala, jalan Allah fisabilillah. Satu lagi niat. La hijrata ba'dal fatih walakin niat wa jihad. Tidak lagi berlaku hijrah sesudah daripada pembukaan kota Mekah, tapi masih berlaku ialah jihad pada jalan Allah dan juga niat kita. Kena perbaiki niat daripada semasa-semasa. Kemudian hadis yang ke-44, wa anhu qala kana ala sakli Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqala lahu kirkiratu pamata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Fazahabu yanzuruna ilaihi fawajadu abadatan qad ghallaha. Aba'atan qad ghalla, rawahul Bukhari. Pemaksudnya Zan abadatan qad ghalla, dimatan harta rampasan perang lah, jadi curi. Wa anhu, dan daripadanya Abu Hurairah juga, Abdullah Ibn Umar juga, wa anhu, dan daripada Abdullah Ibn Umar juga, qala, berkata ia, kana ala sakalin Nabi rajulun, adalah di atas, adalah seorang lelaki yang menjaga penjaga harta dan keluarga Nabi SAW, bernama Kirkirah. Ada seorang lelaki, dia ditugaskan untuk menjaga harta dan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Kirkirah. Pamata, maka tiba-tiba satu hari dia mati, dia meninggal. Tak tahu kenapa meninggal, mungkin dia sakit dan sebagainya.
Tapi waktu dia hidup memang dia tugaskan untuk menjaga harta dan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Nabi sallallahu pun bersabda, dia kata huwa finnar, laki itu dalam neraka. Masya-Allah. Tapi kata lelaki tu, kirah tu dalam neraka. Pelik juga kan? Sedangkan dia ditugaskan untuk menjaga keluarga Rasulullah dan harta-harta benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazahabu yanzuru ilaihi, lalu mereka itu semuanya pergilah ke rumah dia lah, macam tu. Pergilah tengok dia, bawa je fazahabu yanzuru ilaihi, lalu mereka pun meniliklah kepada dia, melihatlah. Kan? Fawajadu, maka mereka dapati aba'atan qad khallaha, dan terdapat sepotong sehelai kain. Lantas mereka mendapati sehelai kain jalur yang telah diambil secara tersembunyi hasil daripada harta rampasan perang. Hasil daripada harta rampasan perang dalam peperangan lah. Rupa-rupanya dia pergi ambil benda tu tanpa diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanpa diketahui oleh sahabat yang lain. Sedangkan dia tugaskan untuk menjaga harta Rasulullah dan keluarga Rasulullah masa dia masih hidup. Namanya siapa itu kan? Kirkirah. Pelik kan nama dia? Kirkirah nama dia. Nama macam-macam perempuan. Kirkir. Tuan-tuan besok jangan letak nama cucu ke anak ke Kirkir. Muhammad Kirkir. Ni tahu dia tukang curi kan. Ni sehelai kain jalur harta rampasan perang, macam tu. Fawajadu fazahabu yanzuru ilahi, lalu mereka sahabat pergilah tengoklah rumah dia, macam tu. Yanzuru ilahi, lalu mereka melihat kepada dia. Fawajadu aba'atan qad khallaha, maka lalu mereka mendapati bahawa ada satu abadah ni, aba'ah ni satu sehelai kain jalur yang telah diambil secara tersembunyi, yang sepatutnya dikumpulkan bersama dengan harta rampasan perang yang lain. Masya-Allah. Macam tu. Baik. Jadi Nabi kata dia finnar, orang ni dalam neraka. Nauzubillah. Sayanglah macam tu kan. Sayanglah hidup dia. Maknanya hidup ni waktu dia hidup, dia banyak berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Tapi sebabkan dia ambil benda tu sikit, akhirnya masuk dalam neraka. Cuma Nabi tak sebut sama ada dia kekal dalam neraka ke, tak sebut. Kemungkinan akan keluar daripada neraka lah. Kerana ciri mukmin asli ni begitu. Mukmin yang asli kan, memang dia masuk neraka dulu, dah selesai semua balasan azab selesai dia, baru masuk dalam syurga. Kecuali kalau dia memang kafir hakiki, memang tak dapat dah, memang kekal dalam neraka lah, begitu. Macam tu. Jadi kemungkinan besar lah lelaki ini masuk neraka dulu, lepas tu dipulangkan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenarnya kita tak tahulah. Macam tu. Baik. Jadi hadis Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala juga katanya, seorang lelaki yang menjadi penjaga harta dan keluarga Nabi SAW bernama Kirkirah, dia telah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda dia dalam neraka. Lalu mereka pergi melihatnya. Mana para sahabat pergi melihat orang yang mati itu untuk mengetahui sebab dia dimasukkan dalam neraka. Lantas mereka dapati sehelai kain jalur yang telah diambilnya secara tersembunyi, yang sepatutnya dikumpulkan bersama harta rampasan perang. InsyaAllah. Ni macam tamak lah tu. Tamak kan, ambil dulu. Tunggulah dulu kan, bagi-bagilah sama kata. Ni tak ada, songlap dulu lah istilah kita kan. Songlap dulu, Nabi kata finnar, dalam neraka. Sama juga dengan yang lelaki yang diutuskan untuk kutip zakat itu. Kan ada seorang lelaki itu kan ditugaskan untuk mengutip zakat. Habis daripada mengutip zakat, maka dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, ini bahagian untuk yang ini hasil daripada kutipan zakatnya yang saya dah kutip, dan ini untuk aku, kata dia.
Kan hari itu yang kita baca itu kan, mana yang ini untuk orang ini untuk kutipan zakat yang saya dah dapat, dan ini untuk aku. Mana ada orang bagi pada dia, maka Nabi kata kau masuk neraka. Nabi kata kau masuk neraka. Bagaimana kalau seandainya kau tidak dilantik sebagai pengutip zakat? Adakah kau akan dapat benda tu? Tentu kau tak akan dapat kan. Sekarang ni kau menyalahgunakan puasa lah macam tu. Menyalahgunakan puasa, maknanya dia ambil satu bahagian untuk dia dulu. Awal-awal dia siap punya aku punya, sedangkan dia hanyalah amil pengutip zakat saja. Tunggulah dibagi kepada orang yang ditugaskan untuk mengira zakat. Lepas tu nanti 1/8 barulah untuk amil penerima zakat. Ini dah ambil dulu. Kalau dah ambil dulu, memang kita tahu berapa banyak. Tak? Patutnya kumpulkan dulu kan kepada orang yang dimanahkan untuk buat pengiraan. Dia tugasnya hanya mengutip zakat saja. Ada orang lain biasanya ditugaskan untuk mengira kan berapakah jumlah kutipan zakat yang dia dapat. Lepas tu nanti barulah dipecah-pecahkan. Okey, 1/8 untuk amil. Untuk orang yang mengutip zakat. Okey, 1/8 lagi untuk siapa? Orang yang berhutang pada jalan Allah. Siapa lagi? Fisabilillah, fakir, miskin dan sebagainya. Maknanya masing-masing ada bahagian masing-masing. Kalau dia dah ambil dulu, mana tahu berapa banyak yang jumlah dia ambil. Tapi dia kata ini bahagian aku. Maka Rasulullah kata kau dalam neraka. Macam tu. Baik, pengajaran hari ini pertama, janganlah kamu membuat dosa, dosa yang menyebabkan engkau menanggung siksaan di hari kiamat. Walaupun kamu hanya mengsonglaplah sehelai kain je, mencuri sehelai kain jalur. Yang kedua, janganlah mengkhianati sesuatu perkara yang telah diamanahkan kepada kamu hingga kamu diseret ke dalam api neraka. Jangan kita ambil khianat suatu benda yang telah pun diamanahkan terhadap diri kita. Tugas kita ialah menunaikan amanah, bukan mengambil benda tu. Yang kedua, pengkhianatan terhadap harta awam. Harta kan? Harta ke hartu? Harta Pengkhianatan terhadap harta awam adalah antara dosa besar yang menyebabkan pelakunya akan masuk ke dalam neraka. Macam tu. Saya tengok ada satu hadis lagi yang kita baca sebelum ni, tuan-tuan, berkenaan dengan seorang Nabi yang bersama dengan, dia tak cerita dalam tu Nabi siapa, tapi ada seorang Nabi lah, Rasulullah yang ceritakan. Zaman dulu ada seorang Nabi yang keluar pergi berperang bersama dengan bala tentera dia. Kan? Setelah habis dalam peperangan tadi, mendapat kemenangan, maka dikumpulkanlah segala harta rampasan perang. Dikumpulkan harta segala barang untuk dibagi-bagikanlah harta rampasan perang tersebut. Maka kemudian Nabi juga, sebelum dibagi harta rampasan perang tadi, Nabi minta supaya setiap kabilah, dia banyak kabilah, setiap kabilah hendaklah datang berjumpa dengan Nabi tersebut dan berjabat tangan dengan Nabi tersebut. Mana-mana kabilah-kabilah, ketua kabilah yang mana tangannya melekat dengan Nabi itu, kan, mana tak boleh ditarik balik, maknanya ada sesuatu yang telah pun disonglap. Sama ada ketua yang songlap harta perang ataupun berikut dia yang songlap harta perang. Maka terdapat ada seorang daripada ketua kabilah itu yang mana tangannya melekat dengan Nabi sebut. Dan melekat tu mana ada perinayaan lah, ada benda yang benda tak ada tahu. Maka Nabi itu kata, kumpulkan kawan kau semua, kumpulkan kau punya geng-geng lain ni. Dia banyak kabilah-kabilah dalam kumpulan tu. Kumpulkan kau punya kabilah, dan setiap orang hendaklah berbaris dan kena berjabat tangan dengan aku, kata Nabi sebutlah. Maka masing-masing pun berbaris, kan, berjabat tangan.
Mana yang tak ada songlap harta sebarang tadi, mereka terlepas. Mana tangannya tu dia salam, betul dia tak melekat lah je tu. Mana-mana yang salam melekat tu, mana ada benda yang dia dah songlap dah. Dia curi daripada salam. Maka dia dapati bahawa setelah dia salam-salam semua, rupanya ada 2-3 orang yang mana tangannya melekat dengan Nabi sebut. Nampak? Nabi kata, saya tanya, mana? Apa benda yang kamu dah curi ni? Apa benda yang kamu dah inaya ni? Dah songlap. Jadi mereka pun tunduk, tak berani. Maka Nabi sebut perintahkan supaya tentera lain pergi cek kat kemah dia. Pergi tengok kat kemah dia orang ni, apa benda dia dah ambil ni. Maka tentera yang lain pun pergi lecek, serongkar dan sebagainya. Dia dapati bahawa ada seketul emas. Seketul emas yang agak besar juga emas tadi. Rupanya emas itu telah pun dicuri daripada harta rampas perang itu. Macam tu. Sebab Nabi dia nak cuba tipu Nabi. Cuba tak nyatakan Nabi itu Nabi siapa. Memang sebut dalam hadis yang sebelum ni, dalam bab niat apa saya ada. Dalam bab niat ke bertaubat. Boleh dah ceritalah. Nak cerita kepada kita, maknanya janganlah kita cuba menipu, menzalimi, menghina dan sebagainya. Kerana yang rugi itu siapa? Orang lain tak rugi, yang akhirnya dia rugi sendiri. Maka Nabi itu sebab akhirnya perintahkan supaya tentera tadi yang mencuri tadi, daripada kabilah tadi yang tangannya melekat dengan Nabi sebut, diperintahkan supaya mereka itu dibunuh. Lalu mereka semua telah dibunuh kerana mengambil harta rampasan perang tersebut. Nampak? Baik. Kemudian yang ketiga, pengkhianatan terhadap harta awam adalah antara dosa besar yang menyebabkan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar tu perbincangan kita tu, insya-Allah akan datang sama lagi, ada satu hari lagi belakang tu panjang lagi tu. Wallahu a'lam. Baik, saya buka pertanyaan kalau ada. Ada pertanyaan? Ada? Tiada? Okey, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina shalihan wa alim taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyan ya fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala qutu'an arifin. Allahumma fakana bidin, Allahumma fakana bidin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain istajab laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masih dajjal ya arhamar rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum. Minkum taqabbal minkum. Hilang nih. Dapat.